Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa, seorang tetamu yang cukup saya hormati sebenarnya, yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah musim haji 1443 Hijriah dan isu semasa hal ehwal Islam. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berhormat Senator Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Datuk sihat ya. Alhamdulillah. Saya cukup berbanggakan dapat bersama dengan YB Datuk sekali lagi, dan banyak isu sebenarnya yang akan kita sentuh sebenarnya bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara tu ya. Tapi sebelum itu saya disuruh oleh orang ramai lah bertanya soalan ini terlebih dahulu kepada Datuk lah sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang lebih serius. Pengumuman Hari Raya Haji ini, apakah akan memberikan satu lagi kejutan seperti apa yang berlaku pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu tu? Pertamanya kita kena ingat bahawasanya raya ni bukan soal adat, tapi ibadat. Dia perlu sebut tentang ibadat ni, dia kaitan dengan hukum, kaitan dengan perkara-perkara ditentukan oleh agama kita, apa yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam kita jugalah, soal selalu saya sebut Datuk kita kadang-kadang ni orang kata macam kita nak jamu orang, nak ajak datang ke rumah. Kita tak ajak orang kalau nak ikan syakap tak ada rumah, ikan jenahak tak ada rumah. Itu adat. Sedangkan kalau ikut dari segi benda satu ibadatnya, kita rajak datang rumah, apa saja yang ada kita hidang lah. Sama juga bak raya. Raya ni kita duk fikir otak kita lemang tak bakar lagi, daging kendang tak buat lagi, tak betul. Sedangkan raya ni dia ada kaitan dengan hukum. Macam berkenaan dengan hari raya puasa baru ni, Nabi sebut jelas dalam hadis dia, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kalau kamu nampak anak bulan, dan kamu rayalah kamu bila nampak anak bulan. Fa'in rumah, Nabi kata rumah, bila lindung tu tak nampak anak bulan, kamu cukupkan Ramadan 30 hari. Kalau kamu nak mulakan puasa pula, kalau terlindung, kamu cukupkan Syaban kamu. Itu mudah ya. Jadi kita bila dipikir lemang pasal marah lemang, jadi tak kenal lah. Jadi sebab tu kita kena letakkan, kita kena jadikan sebagai satu ini ibadah, bukannya satu adat. Okay. Menarik. Baik, satu lagi soalan yang orang ramai di luar sana juga suruh saya tanya kepada YB Datuk lah. Bila pilihan raya umum tu Datuk? Agak-agak lah Datuk tahu. Benda itu ialah satunya ialah kuasa prerogatifnya ialah terletak kepada Perdana Menteri boleh berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk meminta nasihat supaya dibubarkan. Setakat hari ini kita dapat lihat Perdana Menteri kita masih lagi fokus kepada penumpuan dia ialah kepada soal rakyat. Malahan mesyuarat kabinet kami ni, separuh dari mesyuarat kabinet bincang macam mana cara untuk nak tolong rakyat. Hatta baru ni macam timbul isu berkenaan dengan soal orang kata subsidi dihapuskan sebagai tak betul. Yang kes minyaknya, kita kena ingat minyak yang tak beri subsidinya ialah minyak yang bukannya hak yang letak di dalam pek plastik tu. Hak sebelum ni pun memang tidak diberikan subsidi. Tak subsidi. Ya, yang dibotolkan tak subsidi. Diberi subsidinya apabila waktu COVID pun saja. Tapi masih lagi kita berikan subsidi untuk hak yang pack yang letak di dalam 1 kilo itu. Satunya memang kita tahu ini adalah untuk membantu orang-orang susah ataupun golongan B40. Banyaklah benda-benda yang kita bincang, termasuklah bak ayam, tak pernah berlaku sejarah ayam telur diberikan subsidi. Itu semua kita bincang.
Sebab tu setakat hari ni tidak bincang lagi lah berkenaan bila plan. Kalau dibincang bab itu nanti masalah rakyat tak dapat diselesaikan. Kan baru kita baru nak menyawa ni. Kita baru boleh keluar, boleh pasal malam kita tengok jalan penuh, orang boleh berniaga dekat hotel pun nampak dah bagus, kedai-kedai pun jalan raya R&R pun dah hidup. Sekarang ni tu baru nak pulih sikit sebanyak. InsyaAllah kita berdoa supaya keadaan ini berkekalan dengan baik, kita dapat untuk merancakkan ekonomi kita dengan baik. Saya juga nak dapat pandangan Datuk secara peribadi lah. Kita tahu ada kegairahan, ada desakan sebenarnya daripada parti-parti politik tertentu yang mahukan supaya PRU ke-15 ini diadakan secepat mungkin. Tapi pandangan peribadi Datuk sendiri, apakah kita bersedia sebenarnya untuk menghadapi PRU yang ke-15 ini dalam masa yang singkat ini? Saya selalulah beritahu, kita ni kadang-kadang duk bubut-bubut. Kita kok mana pun ada gaji, ada allowance. Kita duk bubut-bubut yang menjadi bangsa rakyat. Itu kena fikir sikit. Kita menjadi pemimpin ni sepatutnya kita kena fikir. Kita ni khadam. Bila sebut pemimpin ni kita khadam. Macam mana kita fikir kita ni sebagai untuk nak memudahkan urusan rakyat. Jadi kalau kita duk fikir, nak fikir kepentingan kita, kepentingan peribadi kita, kepentingan apa, tak betul. Yang lebih sedih lagi kadang-kadang kita dah tua. Apa sangat nak fikir banyak sangat ni. Kita sekarang fikir kalau kurangnya kita jadi pemimpin, kita mikir untuk mudahkan untuk urusan rakyat. Semoga kalau kita mati pun rakyat berdoa untuk kita. Itu nak jadi amalan. Ni kadang-kadang kita duk sibuk-sibuk sangat untuk bincang bab berkenaan ini sampai tak fikir tentang hal-hal yang menjadi mangsanya ialah rakyat. Pada saya ialah rakyat itu mesti diutamakan. Ini tugas kita sebagai pemimpin sebenarnya. Baik, kita pergi pada topik yang telah pun disiap-siagakan oleh penerbit sebenarnya, beberapa soalan yang menarik. Dan saya difahamkan 1 hari bulan Julai nanti Datuk akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melihat bakal-bakal haji kita yang berada di sana. Jadi mungkin kita boleh lihat keadaan mereka ketika ini. Apakah Datuk berpuas hati dengan apa yang telah pun dilakukan oleh tabung haji sendiri dalam menyediakan segala kemudahan yang diperlukan oleh jemaah haji kita yang berada di Mekah ketika ini? Alhamdulillah lah, kita setelah 2 tahun haji tak dibenarkan untuk orang luar pergi, termasuklah juga di negara kita. Dan kita juga syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini kerajaan Saudi telah memberikan sebanyak 14,306 jamaah haji. Dia letakkan dia punya sifir dia ialah 45% daripada kebiasaan. Semua negara 45%. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita dapat untuk pergi menunaikan haji. Dan sebagaimana yang kita dapat lihat, tabung haji ini satu badan yang kita sedar merupakan satu badan yang punya banyak pengalaman-pengalaman dia di dalam pengurusan haji ini. Dan persiapan-persiapannya telah pun kita lakukan. Jadi kalau kebiasaannya, kalau sebelum Covid dulu, kita kota-kota haji ini sebenarnya bulan Safar dah dapat. Persiapan tu agak rancak baik. Tapi kali ini memang kita tengok diumum pun agak lewat 21 April, hampir hujung-hujung daripada Ramadan. Dan alhamdulillah setakat hari ini sudah pun 40 sudah pun kita dapat tengok jamaah haji kita yang berada di sana sejak daripada semalam seberamai 11,033 orang. Iaitu tahun ini ada 49 penerbangan. 49 penerbangan, 600 orang petugas haji akan berada di sana, termasuklah petugas-petugas kesihatan, doktor dan sebagainya, mereka juga berada di sana. Dan persiapan-persiapan tu kita lihat, persiapan yang telah pun kita buat, mana dari segi persiapan haji ni dia letakkan penginapannya, penerbangannya, kursusnya, semuanya telah pun diadakan. Dan saya kebetulan sebelum daripada Ramadan, bulan Mac dulu, saya dijemput oleh kerajaan Saudi untuk menghadiri satu persidangan haji di sana.
Dan yang paling kita bangga sekali apabila orang memuji tabung haji lah Malaysia ni, satu perkara. Dan saya juga ada kesempatan pergi tengok tempat masyair, antaranya ialah tempat di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, dan persiapan-persiapan pun kita telah tengok. Dan Malaysia dapat di antara 5 negara dunia yang dapat disebut sebagai satu route Mekah. Route Mekah maknanya jamaah kita nanti tak perlu lagi beratur sampai ke airport dekat Jeddah. Diuruskan di sini lah. Mereka immigration dia sudah datang ke Malaysia, dan jemaah kita besok hanya dia sampai di Jeddah, kita terus pergi ke hotel, naik bas terus sampai hotel. Jadi alhamdulillah, itu Malaysia antara 5 negara yang mendapat yang katakan sebagai Mekah route ni. Antaranya Malaysia, Indonesia, Morocco, Pakistan dan juga Bangladesh. 5 negara yang memperolehi keistimewaan itu tadi. Dia alhamdulillah untuk rakyat Malaysia. Baik, macam Datuk sebut tadilah 45% kuota yang diberikan kepada jemaah haji untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Tetapi ramai juga yang berpendapat dan juga berpandangan, ialah ramai yang merasa mungkin sedih, ramai juga yang merasa kecewa, mereka yang tidak mungkin mendapat peluang untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi mungkin nasihat Datuk lah kepada golongan ini yang mungkin masih lagi dibelenggu oleh rasa kecewa, rasa sedih dan sebagainya. Tok, memang inilah orang kata barakahnya bumi Mekah ni. Tak ada seorang pun bila pergi ke Mekah tu dia balik, Pak Long macam mana nak pergi Mekah lagi nak pergi. Tak ada lah kata sampai ke airport, tak ada dah, cukup lah. Aku serik dah, aku tak nak pergi dah. Tak nak lah, tak nak. Susah, tak ada. Walaupun kita tahu haji ini susah, sukar, sebab tu haji ni lebih kepada ibadah fizikal sebenarnya. Betul. Dia lebih kepada ibadah fizikal. Sebab tu nak sihat. Hak kita baca-baca tu sunat je. Dia semua fizikal. Konteks yang kita buat tadi ialah fizikal. Dan sebenarnya bertepatanlah dengan doa Nabi Allah Ibrahim AS sebenarnya. Faj'al af'idatan minan nas tahwa ilaihim. Di antara doa Nabi Allah Ibrahim ni, Allah Ta'ala jadikanlah hati-hati mereka ni tertarik untuk datang ke Mekah. Ni doa Nabi Allah Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37. Artinya sebab tu kita ni teringin sangatlah ke Mekah. Kalau kita pergi tempat lain sekali tu pergi, habis sangat berdua kali, tak nak pergi tempat lain pula. Tapi Mekah ni kalau boleh, kalau dulu kita tengoklah waktu orang kata kota tak apa ketat sangat yang kita dapat lihat, orang pergi ke Mekah tu kadang-kadang ada setengah 2 tahun sekali, kadang-kadang dia balik tu terus dia daftar balik 5 tahun lagi dia dapat pergi ni. Pasal apa? Memang teringin hak sengah umrah tiap tahun dia pergi, setiap Ramadan terakhir dia pergi di sana. Sebab itu ini teringin bagus. Walaupun sebab itulah Islam ni, Datuk, dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Taala telah mewajibkan manusia itu mengerjakan haji, iaitu siapa yang mampu. Istita'ah. Sebab tu salah satu daripada syarat wajib haji ni ialah istita'ah, mampu. Nak menunjukkan tentang bahawasanya Islam ni satu agama yang adil kepada pengikut dia. Kalaulah mengatakan haji itu merupakan satu benda wajib tiap-tiap tahun kena pergi, kalau kita. Tapi ada syarat dia. Orang susah pun kena pergi juga. Orang tak ada duit pun kena pergi juga. Sebab tu dia kata istita'ah. Dia mampu. Maksud dia mampu. Kalau tak mampu, tak perlu. Tak mampu. Sebab tu apa yang dikatakan mampu itu, mampu mengadakan bekalan dan perbelanjaan waktu dia ada di Mekah. Itu maksud mampu. Kalau tak ada duit, tak perlu pergi. Mampu juga tinggalkan bekalan perbelanjaan untuk anak isteri dia. Jangan hang duduk di Mekah, tiba-tiba anak hang duduk pergi minta sedekah dekat Masjid Haram, masjid negara kan, masjid wilayah kan. Tak betul. Itu tak termasuk dalam golongan istita'ah. Mampu juga ialah untuk mendapat kenderaan pergi balik. Kenderaan tu dianggap sebagai mampu. Kalau tak ada kenderaan, tiba-tiba kita ada visa, macam katakan kapal terbang tak ada, tak boleh pergi juga. Ini katakan yang gitu. Ataupun kita ada kapal terbang ada, tapi visa tak ada pun tak boleh juga. Ini benda-benda yang kita sebut sebagai istita'ah.
Yang keempatnya ialah mampu ni ialah aman dalam perjalanan. Kalau dalam keadaan route yang kita nak pergi tadi merupakan suasana perang sebagai tak selamat, tak wajib pergi. Yang kelimanya sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan pun juga merupakan satu perkara yang kita letak tadi ialah mampu. Kalau tidak mampu sebagainya, maka ketak sihat badan. Tak boleh, bukan saya sebut tadi, ibadah haji ni ialah merupakan ibadah fizikal. Ibadah kekuatan fizikal tadi. Sebab tu pernah ada sahabat tanya Nabi, dia kata, adakah haji di tiap-tiap tahun? Nabi kata, kalau aku kata tiap-tiap tahun, kacau kamu. Nampak tak? Sebab tu Islam ni kita tengok cukup cantik, cukup elok. Dia tak memberatkan kepada penganut dia. Betul. Tak buat penganut dia. Inilah kata Islam ni indah. Sebenarnya kadang-kadang orang kata Islam tu payah tu sebab dia sendiri dia tak faham Islam. Kalau dia faham Islam tak? No. Tak wajib. Jangan usah hati kadang-kadang kita tengok lepas balik. Macam kita kata keluar-keluar masjid tengok maklong tu duduk melengung. Pasal apa maklong? Duit tak ada, ustaz nak pergi Mekah. Tak betul. Tak perlu pergi. Sama juga bab mati. Bab mati ni ada tu. Kan? Kita kata pasal apa? Yang pakcik duduk melengung ni, takut saya mati nanti kain-kapan tak ada duit nak beli. Ada. Itu tugas orang hidup. Kita mati, kita dengan Tuhan nak jawab bab lain. Hak bab kain-kapan, bab nak tanam, bab sebagainya. Kalau hampa tak semayang di atas aku, kalau hampa tak tanam aku, hampa berdosa satu kampung. Ni bab agama ni mudah. Betul. Okey tak, kita nak sambung lagi, tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kita juga ada tetamu yang cukup istimewa di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara dan kita masih lagi bercakap tentang musim haji 1443 Hijriah dan isu semasa hal ehwal Islam. Baik, barangkali Datuk, macam Datuk sebut seminta selalu tadilah tentang prestasi yang telah pun disempurnakan oleh tabung haji itu, dan memang kita tidak nafikan bahawa tabung haji sentiasa disebut sebagai sebuah agensi pengurusan haji terbaik di dunia Islam. Sebenarnya apa formula tabung haji yang Datuk dapat lihat sentiasa ialah memberikan kelebihan kepada tabung haji itu sendiri tu? Sebenarnya tabung haji ni Datuk dah berumur 59 tahun dah. Lebih kurang sama umur dengan saya lah. 30 September tahun 1963. Saya muda sikit lah. Tak ada. Jadi dulunya lama lembaga tabung haji. Jadi sudah tentulah pengalaman-pengalaman yang ada kepada, dan dia merupakan satu model kepada institusi kewangan Islam pertama, dan dia menguruskan dengan secara profesional sebenarnya. Betul. Dan alhamdulillah atas usaha itulah maka konsep tabung haji ni dia ada dua, tabung dan haji. Tabung ni kadang-kadang ada orang yang simpan, dia duduk, dia dah pergi Mekah dah, tapi dia simpan tu untuk dapat dividen. Yang lebih penting lagi ialah tabung haji ni kita tak perlu pening kepala, dia uruskan zakat kita. Kalau kita simpan tempat lain, kita kena uruskan zakat kita sendiri 2.5%. Dia tabung haji ni dah uruskan 2.5% tu daripada hak kitanya. Kita kalau kita dapat 3%, sebenarnya kita dapat 55% sebenarnya. Dan sebab tu lebih kurang ada 542 orang yang sudah pergi haji tapi masih lagi simpan di dalam tabung haji. Dan di kalangan mereka juga ada yang kita dapat lihat atas daripada 1 juta, maknanya simpan lebih 1 juta, sebanyak 4,761 orang. Lebih 1 juta, mungkin kadang 10 juta, 20 juta, Allah alam. Tadi itu kita figure yang kita ada. Dan setakat hari ini kita ada lebih kurang 8.3 juta pendeposit dengan 88 bilion yang ada kepada kita. Ini maksud tabung. Dan daripada situlah kita dapat lihat, kita berikan orang panggil bantuan haji. Bantuan haji. Bantuan haji. Sebenarnya saya pun terkejut juga apabila baru ni mula-mula kita sifirnya, kita kiranya kalkulatnya lebih kurang 25,000 saja kos
per head. Oh, ya. Tapi yang mutakhir yang saya dapat figurnya ialah RM28,632 seorang. Kos seorang. Sedangkan kita tengok jamaah hanyalah bayar RM10,980 saja. Lebih kurang orang kata RM17,650 ialah bantuan daripada bantuan tabung haji kepada jamaah. Itu hak yang kita kata untuk B40 tadi. Nak menggambarkan tentang Masya Allah, lebih kurang hampir kat 300 hingga 400 juta setahun yang tabung haji membantu jamaah haji. Sebab tu kita katakan itu adalah merupakan tabung dan hajinya. Haji hak tadilah kita nak uruskan jamaah haji. Itu yang orang kata tabung haji ni agak orang kata apa, kompleks lah. Maknanya dalam konteks yang kita tengok memang agak hebat. Dalam keuntungan tu kita berikan kepada orang di dalam bentuk bantuan kepada mereka. Ini satu perkara-perkara yang kita dapat selain daripada kita buat kursus-kursus secara percuma kepada mereka dan tempat duduk pula berdekatan dengan Masjid Haram, baik di Madinah atau di Mekah. Makanannya tu yang sekarang kita boleh tengok interview-interview dibuat di kalangan ahli jamaah yang berada di Mekah ini. Mereka tengoklah, saya tanya Datuk, saya pergi dengan package dulu tahun 2000 murah lagi. Package waktu tu baru 11,000 lebih kalau pergi dengan maksasah 8,000 lebih. Duduk juga agak jauh lah. Bilik 6 orang, bilik katil double decker tu kan, bilik air kat luar. Tapi maksasah waktu tu kalau kita pergi yang tabung haji pula lagi susah lagi. Bilik dia betul-betul orang kata tilam dia tu belaga dengan tilam. Kepala tilam memang betul-betul tilam lah. Ruang tak ada langsung. Tapi kita tengok sekarang dah selesa. Saya pergi pun tengok, Masya Allah, bilik ada 4 orang, ada duduk 6 orang, ikut keluasan bilik air, duduk hotel. Itu kelebihan yang ada pada hari. Sebab tu inilah yang kita dapat lihat servis yang dibuat oleh tabung haji kepada jamaah di sana sebenarnya. Tugas dan tanggungjawab Datuk sendiri yang akan juga berada di sana nanti. Apa yang ingin Datuk lihat sebenarnya? Apakah hanya semata-mata melihat keselesaan jemaah-jemaah kita yang berada di sana, ataupun apa lagi tanggungjawab yang akan Datuk lakukan? Ya, satunya ialah saya nak turun ke Padang. Pertama kita nak santuni di kalangan jamaah sana. Yang keduanya kita nak lihat kalau ada apa-apa kekurangan, bagaimana kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Yang paling penting kepada kita ialah kita sedar ini ialah merupakan Duyufur Rahman, merupakan tetamu Allah yang saya minta sangat-sangatlah supaya mereka ni di kalangan petugas-petugas layanlah mereka ni sebagai orang-orang tetamu Allah. Maka itu yang kita hendak sekali. Okey, Tok, kita dah beralih sedikit sekarang ini kepada isu yang lebih kompleks sebenarnya, selain daripada apa yang kita sentuh sebelum ini. Saya ingat lagi pada baru-baru ini, pada 22 hari bulan Jun yang lalu, Datuk telah mengumumkan pengujudan semula jawatan kuasa memperkasa Mahkamah Syariah ataupun JKMMS. Dan jawatan kuasa ini telah dihentikan selepas tahun 2018, iaitu selepas pilihan umum yang ke-18 lah. Jadi kenapa Datuk merasakan ianya perlu diaktifkan semula tu? Pertamanya ialah saya melihat bahawa perkara ini hal-hal yang membabitkan soal untuk memperkasakan mahkamah syariah ni ialah salah satu daripada agenda kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh agama kita dan juga sesuai dan serasi juga Islam tu yang telah pun termaktub di dalam perlembagaan kita. Maka dengan sebab itu dalam usaha-usaha seperti begini kita meletakkan orang-orang yang berada di situ adalah merupakan orang-orang yang pakar, sama ada dalam bidang pentadbiran ataupun di dalam latar belakang mereka ialah dalam bidang syariah ataupun dalam bidang perundangan Islam sendiri. Dan kebanyakannya juga ialah mereka terdiri daripada golongan-golongan yang expert dalam bidang undang-undang syarak. Maka diketuai pula oleh Tan Sri Osman Mustafa sebagai orang yang kita tahu sebagai bekas ketua pengarah JAKIM 11 tahun. Jadi seorang pentadbir yang saya kenal. Dia sebagai seorang yang memang
perform lah waktu dia berada di JAKIM dahulu, yang bekerja secara profesional. Antaranya pula ialah daripada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu yang kita pensyarah UIA kan, sekarang ni berada di kerusi Raja Melayu di UiTM. Begitu juga dengan Ketua Pengarah JKSM Datuk Naim, Tok Sin Naim, dan lawyer kita terdiri daripada lawyer yang senior lawyer iaitu Datuk Sulaiman Abdullah. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang terdiri daripada orang-orang yang hebat. Maka sudah tentulah antara dalam perkara yang mereka akan lakukan tadi ialah mereka hendak supaya berlakunya penggubalan, penyemakan, pindaan-pindaan dalam undang-undang syariah itu mesti mereka lakukan, insya-Allah. Penstrukturan semula mahkamah syariah. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan soal kita nak memperkasakan. Begitu juga dengan penstrukturan semula berkenaan dengan organisasi jabatan kehakiman syariah itu sendiri pun kita perlu ada peringkat negeri, kerana kita sedar itu adalah merupakan satu perkara bersangkutan dengan latihan secara komprehensif dan kompeten dari kalangan mereka yang terlibat dengan mahkamah syariah. Sebab itu apabila bincang berkenaan dengan aspek pemberkasaan juga melibatkan soal pendakwaan di mahkamah syariah dan juga di segi penguasaan. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang akan dibincang dan insya-Allah JKSM akan letakkan TOR dia, term of reference dia, untuk mewujudkan satu platform yang baik untuk mereka kemukakan bagi menambah baikkan dan memperkasakan tentang mahkamah syariah tadi. Apakah Datuk merasa yakin bahawa dengan penguatkuasaan seperti ini, dengan langkah seperti ini, kesannya akan memberikan sesuatu yang cukup positif kepada proses pemerkasaan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia tu? Ya, sudah tentu. Perkara ini apabila kita sebut macam tu, ini adalah merupakan perkara-perkara yang akan dapat kita lihat, kerana ia akan martabatkan institusi perundangan syariah itu sendiri. Dan kita dapat lihat juga di sini sebagai satu daripada perkara-perkara yang akan kita dapat memperkasakan lagi kedudukan mahkamahnya, kedudukan dari segi strukturnya dan juga dari segi pelaksanaan mereka yang berada di dalam institusi tadi. Okey. Baik, kita nak beralih kepada satu lagi isu yang juga penting. Tapi sebelum tu saya nak tanya Datuk juga secara ikhlas. Datuk suka tengok filem ke, drama kat TV ke, ataupun menonton filem? Datuk suka atau ada masa ke Datuk dapat? Sebenarnya saya tidak ada masa. Kadang-kadang berita pun tak sempat nak tengok. Itu yang jadi orang kata kalau ada masa kadang-kadang kalau nak bersantai tu tengok je lah. Tapi saya ni Datuk, filem ni yang saya suka ni filem P.Ramlee. Sama lagi minta maaf lah. Betul. P.Ramlee saya tengok ulang 3-4 kali pun tak seronok. Dia pada saya bukan masa dia ada mesej dia. Bila Datuk sentuh tentang soal filem ini pun sesuatu yang penting jugalah tu ya. Kadang-kadang biarlah kita tahu ada adegan-adegan yang ditayangkan itu kadang-kadang bertentangan dengan nilai budaya, nilai agama. Jadi ialah bagaimana Datuk melihat isu ini tu? Kadang-kadang ianya memberikan, dulu kita tahu ada lembaga penafis filem dan sebagainya. Saya tahulah sekarang ini masih wujud ataupun tidak, ataupun hanya mementingkan sambutan, tak kira lah apa yang mereka paparkan. Pandangan peribadi Datuk lah. Saya sebenarnya walaupun saya ni bukan orang berjiwang, bukan orang seni, tapi saya hormat orang seni. Betul. Satunya kerana ni seni ni Allah anugerah Tuhan tu, gifted. Allah Ta'ala beri kepada ni gifted, bukan semua orang boleh buat. Bukan semua boleh buat dalam bentuk orang kata natural. Itu ni anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kadang-kadang yang pelakon-pelakon filem ni Allah Ta'ala bagi dia kacau, lawa, handsome kan, macho orang bagi. Ni anugerah Tuhan. Tak apa, itu anugerah Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kamu adalah merupakan insan yang terpilih sebenarnya. Dan sepatutnya kita gunakan kelebihan yang ada kepada kita ni dengan keseni ni Allah Ta'ala beri kepada dia, dengan idea-idea ni Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka gunakan benda tu sebaik mungkin. Sebaik mungkin ialah untuk nak menjadikan orang apabila kita buat filem sebagainya, orang yang boleh mendatangkan keinsapan kepada orang. Kadang-kadang Datuk, kadang-kadang orang ni ada orang nak datang keinsapan ni kadang-kadang mungkin melalui kuliah, kadang-kadang melalui ceramah, kita akan dengar ceramah orang, kadang-kadang melalui orang kata kes-kes berlaku pada dia menyebabkan musibah berlaku, menyebabkan dia insaf. Kadang-kadang juga mungkin dengan tengok
filem yang kita buat tadi, cara mesej kita sampai tadi, ini satu dakwah juga. Ini perlu ni ada. Jadi kalau kita ni buat filem hanyalah kerana kadang-kadang tak terang mana pun, orang tahu dah. Tengok filem ni orang tahu dah, ending tahu dah. Orang tahu dah. Ending dia berakhir dengan macam ni. Orang dah tahu dah. Jadi tak syok. Dia tertarik dengan apa ni Mak Kilau yang hari ni. Minta maaf tu. Saya akan pergi. Tok kena pergi tu. Saya nak pergi tengok. Saya nak pergi tengok. Saya dah airing kan, saya nak pergi tengok. Pasal kita nak tunjuk kita bukan anti sosial. Kita nak bagi tahu yang ni kita nak filem yang kita nak filem yang ada mesej yang baik. Yang disampaikan. Jadi kalau nak tengok filem-filem, orang kata filem yang kita tadilah. Naratif dia kita tahu dah. Akhirnya kita tahu. Tidak mendidik orang. Yang keduanya, saya tak nak lah. Kerana mereka tu saudara kita, kawan kita, adik-beradik kita. Kita nak mereka tu bersama-sama dengan kita untuk nak pastikan kerja buat dia tadi. Tak apalah, mungkin mereka buat kerja nak mengisahkan orang dengan cara filem. Tak apa, saya kerja saya. Sebagai seorang ustaz, sebagai yang kita cakap buat agama macam ni. Saya tak boleh cakap macam dia. Mungkin dia juga tak boleh cakap macam saya. Tak apa, Tuhan bagi kelebihan pada masing-masing tu. Buat pada dia. Tapi bila buat benar-benar menjatuh kadang-kadang anak-anak kita kecil-kecil. Kan? Kita tak nak, mungkin kita ni ada pertimbangan. Walaupun kita tak ada penapisan dekat luar, kita ada penapisan diri kita. Anak kita Datuk, dia tak ada. Cucu kita ni, dia tak ada penapisan ni. Dia filter dia tak ada. Filter iman dia tak ada. Kita bila dah tua ni, bukan zaman kita lagi. Ini yang paling kita bimbang. Kita tak nak tinggalkan mereka dalam keadaan yang bentuk yang dirosakkan dalam bentuk itu. Tak gunalah. Yang paling kita tak nak sekali ialah kita bimbang, takut bila kita buat benda-benda macam tu, takut tidak menjadi amal kepada kita, tak jamaah jariah pada kita mati nanti. Selain daripada soft porno, ini yang membimbangkan kita juga. Satu lagi adalah kadang-kadang saya pun tertengok juga kadang-kadang drama filem drama yang berunsur-unsur seram, tapi kadang-kadang melampau sangat tu ya. Ialah berunsur sesat, percayakan amalan syirik, elemen tahyul dan sebagainya. Jadi apakah ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian sikit? Sebab tu kita katakan tadi, janganlah dia buat filem-filem yang tahyul, yang tak ada mesej buat apa. Kan? Yang tak ada apa benda matlamat awak. Kan? Kadang-kadangnya buat macam tu pun, orang pun dari segi nak kata box office pun tak ada juga. Jadi orang kata macam pepatah sebut lah, balik pulau bayan lepas, dunia terpulau, akhirat terlepas. Baik pulau kita teringat. Teringat kampung. Jadi kita sebab tu kita biar buat filem. Tak apa buat filem kita tadi. Kita boleh buat banyak idea-idea kita dan tadi saya baru jumpa dengan daripada pihak Content Forum, CMCF, iaitu mereka ni adalah merupakan satu badan kawasan yang berdaftar dengan SKM, bincang macam mana ni untuk fokus kepada soal siaran-siaran dari televisyen, radio dan untuk bincang bagaimana, dan insyaAllah kita sentiasa bekerjasama. Dan sebenarnya pihak JAKIM sendiri pun telah pun ada dari segi orang kata garis panduan filem sebenarnya. Tak ada sebenarnya itu sebab tu dia pun dah datang tadi, dan insyaAllah kita kolaborasi dengan golongan. Kita faham apa Datuk, kita buat kerja ni, saya boleh jadi pemimpin, saya tak ingat benda lain lah. Jadi pemimpin pada saya, kita harapkan saya jadi ketua ni, saya boleh bawa amal kita masuk syurga. Betul. Yang keduanya kita fikir nak mati sebab tu saya pun nak fikir kalau boleh buat macam ni, kita harapkan kita sama-sama, kerana syurga ni bukan untuk ustaz, bukan untuk orang tertentu. Wa'iddatil muttaqin, dia untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang baik. Itu yang kita nak. Kita nak gitu. Sebab tu masuk juga orang seni, kita nak ajak sama. Pada saya cukup macam sebut tadi, saya hormat, saya cukup respect orang seni. Dan insyaAllah saya juga akan cadangkan supaya mewujudkan satu anugerah media, insyaAllah. Baik, menarik. Baik, kita berehat sekali lagi. Datuk, kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin insyaAllah sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang berhormat Senator Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kita rehat.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang musim haji 1443 Hijriah dan isu semasa hal ehwal Islam, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Senator Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Baik, Datuk, baru-baru ini pun satu lagi isu yang saya ingin dapatkan pandangan Datuk lah. Baru-baru ini kita digempakan dengan penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW oleh dua orang ahli parlimen negara India, dan ianya mendapat respon ataupun reaksi yang cukup hebat sebenarnya daripada umat Islam di seluruh dunia. Di India sendiri pun mereka mengadakan tunjuk perasaan dan sebagainya. Jadi baru-baru ini juga tular pula video di TikTok penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW oleh sekumpulan lelaki yang berlaku dalam negara kita sendiri tu. Apa respon Datuk dalam isu seperti ini tu? Pertamanya ialah Islam ni satu agama yang disebut sebagai agama yang menghormati orang lain. Agama keselamatan, kesejahteraan. Nama Islam ni sejahtera, selamat, aman, damai, itu Islam. Dan sebab tu juga kita tak paksa orang masuk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan lah agama. Yang keduanya, kita juga bukan sakat, sebab tu kita nama rukun iman tu kita beriman dengan Rasul-Rasul. Tak boleh kita katakan kita beriman dengan Nabi Muhammad saja. Kita tak beriman dengan Nabi Isa. Tak boleh. Okay? Ini Islam ajar kepada kita. Maka dengan sebab itu kita disuruh kita cintakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan yang keduanya, kalau orang duduk mencerca, mencaci agama kita, orang Islam ni terutamanya macam kita tengok apabila kes yang kita dapat ditularkan, termasuklah juga di Malaysia ni ada ditunjukkan tu, dan saya sendiri pun saya minta supaya pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap individu-individu macam ni. Kalau yang di India kita tengok bagaimana kita juga hantar bantahan di pejabat mereka, dan juga kerajaan Malaysia sendiri pun melalui KLM pun juga mengambil tindakan bantahan terhadap apa yang berlaku. Kerana saya mengingatkan tentang orang Islam ni, dia bab agama dia tak boleh. Dia sensitif. Saya mengingatkan kepada mereka yang duk hina agama ni, terutamanya yang hidup di negara kita ni, jangan hina. Kita hidup aman damai, awak boleh sembahyang cara awak, kami cara kami, ikut. Sedangkan walaupun kita majoriti, tapi Islam mengajar kita, tu hak kamu. Hak kamu untuk kamu nak beribadat, nak menyembah Tuhan kamu, pulang ke hadapan kamu. Tapi jangan kamu duduk sampai kepada menghina. Kerana kita bimbang, orang Melayu kita ni, terutamanya orang Islam ni, dia dengan agama ni tak boleh dipisah. Walaupun kadang-kadang dia minum arak, dia berzina, tapi dia masih ada dalam diri dia agama. Kalau orang hina agama dia, hina Nabi dia, dia akan react. Ini kita tak nak. Ini kita tak mau. Sebab tu ini perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku di negara kita. Mereka mesti faham negara kita ini ialah orang Islamnya dia begitu sensitif dengan agama. Dia tak boleh untuk kita nak mempermain-mainkan dalam konteks yang kita sebut tadi. Jadi ini perkara-perkara yang kita rasakan satu benda yang tidak baik dan tak elok. Oleh itulah kita harapkan perkara-perkara seperti begini tak boleh wujud di negara kita. Dan sebab tu perkara ini jangan dibiarkan. Kita bimbang takut apabila berlakunya react yang kita tanpa kawal, tak boleh kawal. Kita mungkin kita boleh kawal lagi, tapi kita tak boleh menjamin orang lain dapat tindak gitu. Oleh itu kena hormat berkenaan dengan, jangan bentuk penghinaan. Kami tak boleh hina agama awak, dan kamu juga jangan duk hina agama kita. Apakah Datuk secara pribadi juga merasakan bahawa kadang-kadang ialah golongan-golongan tertentu rakyat kita sendiri kadang-kadang menyalahgunakan social media itu seolah-olah ianya menjadi satu saluran untuk mengatakan apa saja, melakukan apa saja. Dah ada TikTok pula sekarang ini, masing-masing nak cari populariti dan sebagainya. Nasihat Datuk lah kepada golongan-golongan seperti ini tu. Ini pun satu juga. Sebab tu kita apa perkara sekalipun, satu bagi orang Islam, kita fikirlah apa yang kita buat tadi akan menjadi perkiraan kita nak mati. Kalau kita pun bukan Islam, kita kena tengok. Tak ada benda yang kita sebut sebagai perkara-perkara ini yang kita sebut sebagai bertentangan. Ini bertentangan dengan nilai, etika, moral semua agama.
tak mengizinkan benda-benda buat kerja seperti begini sebenarnya. Tak mengizinkan. Sepatutnya kita kena ambil perkara-perkara seperti ini sebagai satu garis panduan dalam hidup kita. Dan janganlah Allah Ta'ala beri kepada kita dengan medsos. Hari ni zaman kita baru ada, saya zaman ni dalam 10 tahun ke belakang macam saja. Kita gunakan patutnya untuk dimanfaatkan. Bukannya kita gunakan untuk membunuh karakter orang dengan kita. Yang paling sedih kali kadang-kadang nak gila rating ni sampai kadang-kadang hak yang dedahkan benda dalaman dia pun ada. Supaya orang dapat view dia mahal, dapat mungkin dia boleh niaga dengan gitu. Masya-Allah. Sebab itulah Nabi SAW pun sebut iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu lakukan. Patutnya tak boleh lakukan itu. Macam pihak Datuk sendiri di Jabatan Perdana Menteri tu menjaga hal agama. Apakah Datuk juga sebenarnya mengambil melihat dan mengkaji dan sentiasa melihat isu ini sebagai satu isu yang perlu dibendung dan dikawal sebenarnya? Ya, ini perkara ini sebab tu kita kadang-kadang kita bekerjasama. Dengan sebab tu saya juga mengarahkan di bidang bahagian penyiaran di pihak JAKIM sendiri untuk mengadakan satu orang kata video-video klip pendek yang ada mesej dia dakwah, ada mesej moral dia, ada mesej. Itulah kita cuba buat walaupun kita tak mampu untuk sekat orang buat, tapi kita cuba untuk nak buat dengan filem-filem pengisian daripada apa yang ada tadi. Itu ikhtiar kita buat. Selain daripada kalau ada benda-benda yang menyalahi dari segi moral sebagainya, selalunya saya akan menghubungi pihak SKM untuk mengambil tindakan terhadap penyiaran-penyiaran di dalam media sosial tadi. Baik. Okey, kita beralih kepada satu lagi perkara juga tu ya. Ini juga kita nak tahulah apa yang dilakukan oleh pihak Datuk sendirilah. Tadi pun Datuk sentuh tentang bagaimana rakyat kita sekarang ini sedang menghadapi satu situasi kehidupan yang cukup mencabar sebenarnya tu ya. Kita tahu bahawa isu kenaikan kos sara hidup, harga barang dan sebagainya lah, dan ialah kadang-kadang masyarakat resah sebenarnya tu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh agensi mungkin di bawah Datuk sendiri untuk membantu masyarakat yang sedang berhadapan dengan situasi yang cukup mencabar ketika ini tu? Okey, saya kebetulan waktu saya masuk ke pejabat pada 1 September 2021, maka waktu itu masih lagi berada dalam keadaan suasana pandemik, dan tetap pergerakan rakyat masih lagi tidak dapat bergerak. Maka apabila saya masuk itu, antara perkara yang sendaknya ialah nak pastikan supaya di atas meja rakyat, terutama orang susah, masih ada makanan. Yang kedua, saya kata saya tak nak mereka lapar, sebab kita tidak mempedulikan hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Maka dengan sebab itu kita arahkan, walaupun kita tidak mempunyai peruntukan yang banyak sebagainya, kita cuba untuk dengan kapasiti yang kecil ada kepada kita, maka kita cuba untuk memastikan supaya perkara ini sampai. Maka dengan sebab tu alhamdulillah, kerana kerja-kerja ni, dan juga saya harapkan antara lain lagi ialah saya minta pegawai-pegawai agensi saya yang punya hubungan kait dengan soal ini, mereka ini mesti turun mencari rakyat. Saya tak nak mereka duduk di atas meja. Saya tak nak menjadi pegawai meja, terutama yang melibatkan soal kita membantu orang lain ni, kerana kita sedar Datuk, orang susah ni bila datang jumpa kita, dia kais pagi makan pagi, dia tinggal kerja, dia tak kerja sehari tu, pasal belanja petrol dia, tambang dia. Kita tak apa ada gaji, sebab tu kita kena pergi turun cari, kita yang kena cari mereka untuk mendapat masalah, dan kita kena bantu mereka. Alhamdulillah, setakat ni antara beberapa agensi yang ada di bawah saya yang agak untuk membantu rakyat dalam konteks untuk membantu meringankan bagaimana kerajaan Perdana Menteri juga suruh sangat untuk kita nak dekat untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Antaranya ialah seperti mana Majlis Agama Islam Wilayah, Yayasan Waqaf, kemudian kita ada Yayasan Taqwa, kemudian kita ada tabung haji, kita ada Yapim, kita ada Jawi. Ini institusi yang ada sikit sumber keuangan yang untuk nak dekat dengan rakyat. Cumanya kita ada kekangan sikit, macam hal-hal perbelanjaan kita ni lebih fokus kepada wilayah sajalah. Kalau Mawid ni kerana untuk wilayah saja, kerana dia zakat ni diberikan khas untuk belanjaan wilayah Persekutuan, Labuan dan juga Putrajaya. Dan setakat bulan Mei kita telah pun menurunkan bantuan kepada orang sebenarnya 116.2 juta.
6 juta. Dan untuk zakat saja daripada 1 Januari hingga 31 Mei 297.14 juta. Ini zakat. Itu satu zakat. Yang keduanya juga, saya juga telah pun apabila saya berada di situ, tahun ini saya minta dapat keluarkan 2,000 asnaf yang berada di Wilayah Persekutuan. Kerana lebih kurang ada dekat 28,000 orang penerima asnaf di Wilayah Persekutuan ni, penerima bulanan tetap daripada Majlis Agama Islam Wilayah zakat. Jadi saya minta supaya tahun ni saya nak keluar 2,000 orang daripada asnaf ni dengan peruntukan lebih kurang 40 juta. Untuk seorang, target saya ialah untuk beri pada mereka modal teroka 20,000. 20,000 untuk memulakan apa dia nak berniaga. Apa dia nak buat lah maksud dia. Kita akan dibimbing oleh YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, di bawah agensi saya juga, untuk kolaborasi dua ni. Duit diberikan oleh Mawib, dan YAPIM akan memberikan tenaga, memberikan untuk bagaimana nak coach mereka ni, bagaimana up skill mereka ni diberikan. Dan kita pilih yang bermampu lah. Bukan kita kata yang terlantar tu tak boleh lah buat. Hak muda-muda ada kemampuan, macam kita nak buka kios, nak buka buat frozen sebagainya, kita akan bimbing mereka tu. Harapan kita ialah sekarang mereka penerima zakat, 5-6 tahun lagi mereka penyumbang zakat. Itu yang saya tak nak berikan saja. Saya nak beri, kita beri kepada mereka ialah joran, supaya mereka boleh itu. Yang ketiganya ialah juga ni projek dah jalan, kita jalan di Bukit Jalil, perumahan BPR Bukit Jalil, untuk 20 orang baru untuk hidroponik. Hidroponik ni untuk lain lah, projek hidroponik untuk berikan kepada mereka buat hidroponik ni. Untuk ni kurang-kurangnya saya dah tak beli kan. Kalau itu maknanya itu kita nak meringan, kita sedar duduk di wilayah ni 3,000 ke bawah sebenarnya miskin. Betul. Okey, kita tak boleh tolong banyak, kita boleh ringankan bebanan kepada mereka ini. Untuk ni antara perkara-perkara yang kita mendak. Dan saya nak supaya lepas ni juga saya nak supaya wujudnya satu orang kepanggil di perbanyakkan lagi tadi macam hidroponik ini, projek perintis kita akan buat. Dan kalau ada di sana tanah-tanah lebihan dekat dengan PPR tadi, kita kerjasama komuniti tanam, kita bagikan bajet pada mereka supaya mereka dapat untuk mengusahakan. Kerana kita sedar, kerana di Jepun lebih kurang 10% ialah hasil pertanian mereka ialah daripada agrofarming. Jadi itu benda-benda yang kita nak wujudkan. Dan begitu juga dalam konteks yang lain, kita mendirikan melalui YAPIM lebih kurang 47 buah rumah tahun ni, My House, yang sebuah rumah yang berharga 80,000, yang lagi wifi percuma untuk 600,000 kita dah buat dah untuk PPR. Kita letak di surau-surau. Kita tahu budak-budak nak belajar payah, nak beli kredit dia payah. Kita nak bantu. Kita sedar kita nak putuskan rantaian kemiskinan ni mesti dengan pelajaran. Sebab tu yang saya nak. Dan saya juga satu lagi, saya minta supaya pihak Jawi mencari pelacur-pelacur. Kita nak keluarkan mereka daripada pelacur, untuk kita bimbing mereka dan berikan modal apa yang perlu kita buat. Saya minta mereka kerjasama dengan NGO untuk kita nak pulih. Ini tanggungjawab kita. Untuk mungkin kadang-kadang mereka tak tahu ataupun mereka dah terlajak sebagainya. Apa salahnya kita sebagai orang yang ada kesedaran sikit, kita keluarkan mereka, kita berikan pada mereka jalan keluar. Alhamdulillah. Jadi kita di penghujung Datuk, tinggal 2 minit saja lagi masa yang diperuntukkan. Mungkin di penghujung ni lah, berlandaskan daripada apa yang Datuk sebut, kita menghormati apa yang dilakukan oleh pihak Datuk dan rakan-rakan di Jabatan Perdana Menteri Awal Agama sendiri. Tetapi di penghujung ni, sebagai seorang ahli politik lah, saya nak dapat pandangan Datuk lah. Kita ni terlalu banyak politik untuk bermain dengan politik, walaupun dia tahu rakyat sedang susah sekarang ini. Jadi nasihat Datuk lah kepada rakan-rakan ahli-ahli politik supaya tumpulah perhatian untuk membantu rakyat, dan janganlah isu politik itu dijadikan isu yang dimainkan setiap hari, setiap detik. Pandangan Datuk. Ya, kita ni pasal Islam ni dia kata hablum minallah hablum minannas, bersifat vertikal juga horizontal. Menegak kita dengan Allah. Horizontal ni kita mendata ni ialah dengan manusia. Tadi kita sembahyang asar tadi, hubungan kita dengan Tuhan. Kita berpolitik, kita bekerja, kita cari makan tu ialah dengan manusia. Politik sebahagian daripada Islam. Okey? Jadi jangan kita ni mencemarkan politik.
Dan politik ni wajib sebenarnya. Kadang-kadang kita tak wajib. Sebab tu Nabi pun sebut iza kuntum salasah fa'amir wahid. 3 orang kamu lantik seorang pemimpin. Mana tu politik. Jadi sebab tu jangan pula kita ni mencemarkan nama politik. Sedangkan politik ni tugas yang mulia, tugas yang baik. Sehingga kan Nabi sebut antara 7 golongan yang akan masuk syurga akan berlindung oleh Allah Ta'ala nanti ialah al-imamul adil, politik. Jadi justru itu kita sebagai orang politik, sebagai pemimpin yang diamanahkan, macam saya sebut tadi, kita mesti menjadi mediator. Kita mesti menjadi pemudah cara kepada rakyat. Kita fikirkan apa yang rakyat perlu, kita mesti fikirkan. Sebab tu kerajaan bagi pada kita gaji, elang sebagainya. Kita kena fikir ke arah tu. Ini tugas yang kita perlu ada. Kita tak naklah kita berpolitiking, yang kita politiking, kita tak kisah ada gaji, ada duit, sedangkan rakyat macam mana? Ini yang perlu kita kena fikirkan. Sebab tu pada saya yang merupakan tak sepatutnya berlaku gitu. Saya pesan untuk diri saya lah. Kerana kita harapkan dengan amal-amal yang kita lakukan tadi, kita buat baik untuk rakyat, kita buat kebajikan untuk rakyat, rakyat juga doa untuk kita. Dan apabila kita mati besok pun, semoga kita, saya kadang kita berquran tak ada nak baca, tahajud pun kurang, zikir-zikir pun kurang. Harapan kita untuk masuk syurga nanti ialah salah satunya daripada asbabnya dengan kita menjadi pemimpin, kita buat baik kepada orang tadi. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Datuk Haji Idris Ahmad kerana sudi bersama kami sekali lagi di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah Datuk, secara ikhlasnya dari hati kecil saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan kita harap dan juga saya sangat-sangat berharap mungkin kita dapat bersama lagi tu ya dalam masa-masa yang mendatang ini. Dan kita juga ingin berkongsi banyak lagi pandangan dan juga isu-isu yang mungkin boleh kita ketengahkan dari masa ke semasa. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, insya-Allah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.